Adakah kepala batas nak bagi laluan? Dia geleng kepala. Kepala batas nak bagi laluan? Geleng kepala. Tuan-tuan, menabur fitnah sedap bila kau cakap seorang-seorang. Tapi bila di dalam dewan, kenapa tak berani menyatakan? Kenapa tak berani cakap? Dengar. Point of order 37/2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang sedang... Saya duduk dah. Okey. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua... Yang kelima, P14, butiran 17,300, pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah pusat rukun tetangga yang masih aktif di setiap negeri Singapura ini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Tan Sri Dipertua, saya akhiri dengan dua pantun. Dia tak bagi ruang, tuan-tuan. Dia tak bagi ruang. Sebab the moment dia bagi ruang, soalan boleh ditanyakan kepada dia. Adakah benar kamu berkatakan demikian? Soalan dia. Bahawa kamu mendakwa, bahawa apa orang kata, yang sebagaimana yang disebutlah. Kan? Sebagaimana yang disebut bahawa kamu adalah ni sepupu Chin Peng lah apa dan sebagainya. You all dengar sendiri tadi kan? Sepupu Chin Peng lah apalah. Tuan-tuan, ni nak cerita. Kadang-kadang yang bawa cerita ni dulu Saitro BN. Saitro Barisan Nasional bawa. Masa tu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan PKR, bersama dengan DAP. Dan PAS antara orang yang mengatakan benda tu tak betul. Tapi sekarang PAS yang bawa benda tu. Yang bawa cerita pasal Cimpeng ni adalah siapa? Saitro Barisan Nasional. Tapi tiba-tiba sekarang, yang masa itu PAS bersama dengan DAP pada waktu itu dan tak bersetuju mengatakan itu adalah penipuan. Saya ingatlah, saya tahu sebab saya dalam Pakatan Rakyat. Sekarang ini yang bawa cerita tu balik adalah orang PAS. Yang dia kata bahawa benda tu adalah fitnah. Nak cerita tuan-tuan, ni nampak sangat Melayu kita ni. Kalau nak bercakap tu, tengok fakta. Lim Kit Siang, Hokkien. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang ni bangsa Hokkien. Chin Peng, kalau tak silap saya, dia Hakka kot. Ataupun Lee Kuan Yew Hakka. Chin Peng, dia Hakka. Saya tak ingat dia bangsa apa. Tapi bukan Hokkien. Bangsa dia pun lain, tuan-tuan. Cina ni banyak. Macam kita orang, campur Hakka lah. Ada Hakka. Tapi maksudnya, keturunan dia pun berbeza. Hokkien pun bahasa dia pun lain, tuan-tuan. Tiba-tiba jadi sepupu. Tapi menarik apa yang Sani Abdullah tadi kata. Sani Hamzah tadi kata. So, kalau dia sepupu pun apa masalahnya? Tak, kalau dia sepupu pun apa isu dia? Kalau betul lah, which is not true. Tapi kalau betul pun apa masalahnya? Tuan-tuan, kalau sepupu kita ni pencuri, penyangak, penyamun, adakah itu menyebabkan kita juga jadi penyangak, pencuri, penyamun? Tak, bapa saudara Nabi tu orang kafir, tuan-tuan. Dia sebut dalam Al-Quran tadi lagi. Tapi Nabi tu tetap Nabi. Tak ada kena-mengena. Itulah kita nak kata hujah yang diorang nak bawa ni. Hujah nak menakut-nakutkan. Hujah yang... Inilah pemimpin... Ya Allah. Ini pemimpin muda. PAS. Pemimpin muda ni, kalau yang tua kita faham lah. Ini baru 30-an. Ustazah ni, tuan. MP enggan ulas selepas diminta bukti Lim Guan Eng, keluarga Chin Peng. Seorang ahli PAS yang dikritik setelah mendakwa ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin Komunis Melaya Ong Boon Hua atau Chin Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew enggan memberi bukti terhadap dakwaannya. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan yang menunggu di luar Parlimen bagi mendapatkan respon setelah Lim Guan Eng meminta bukti berkaitan dakwaan Mastura. Jawapan saya, tonton video sampai habis, kata Mastura sambil beredar. Akhirnya, Guan Eng berang dituduh ahli keluarga Chin Peng, Kuan Yew. DAP memberikan tempoh 48 jam bermula pada hari ini, esok, lusa kepada ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura membuktikan dakwaan dia punya hubungan keluarga dengan pimpinan Komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pengerusi DAP Lim Guan Eng berkata, selepas tular rakaman video Mastura dalam program PAS. So, kalau sekiranya Mastura tak nak buktikan, tak ada masalah. Dia boleh beredar daripada PAS, daripada wartawan. Boleh. Dia boleh beredar. Dia boleh mengelak.
Dia boleh kata tak tahu. Oh, saya tak tahu. Tengok video sampai habis. Tak apalah. Tak ada masalah. Then, dalam tempoh 2 hari lagi, 48 jam, tunggulah surat saman. Tak, tuan-tuan, enough is enough lah. Saya kata, benda ini, cerita pasal Chimpeng yang dibawa oleh Saitero Barisan Nasional. Pada masa itu, PAS bersama dengan kita. Dan PAS sendiri mengatakan, saya ingat lagi, masa itu mengatakan, itu adalah palsu. Itu adalah fitnah. Sekarang, semua fitnah-fitnah yang dulu Saitero BN bawa, PAS yang dok carry sekarang ni. PAS yang dok carry sekarang ni. Fitnah yang sama. Tuan-tuan. Jadi, 48 jam untuk PAS, untuk Mastura, lepas ini kena buktikan lah. Dan di mahkamah kita akan pastikan, lepas ini insya-Allah kebenaran itu akan timbul. Tuan-tuan, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Kalau dia nak kena, dia kena. So, if you're on the right, kalau anda orang yang benar, kalau anda orang yang benar, Mastura, buktikan di mahkamah, jangan risau. Maka kalau ini adalah fitnah, bukan hanya kerana kamu kena bertaubat kepada Allah SWT, kamu kena kena minta maaf dengan Lim Guan Eng. Nak minta maaf apa? Dia bukan Islam. Dia orang kafir. Islam tidak memandang agama dalam hal pemfitnah. Kamu fitnah, kamu minta maaf. Islam bukan Islam equal dalam bab fitnah. Kamu buat kesalahan, equal. Tak ada dikotomi, tak ada seorang lebih mulia, tak ada holier than thou. Tidak ada. Kamu buat salah, kamu fitnah, maka kamu kena minta maaf. Amanah dari idealisme ke pengukuhan demokrasi. Setelah hampir sedekat tertubuhnya amanah, persoalan yang mencuri perhatian rakyat tidak lagi berkisar dalam kerangka idealisme perjuangan atau jalur fikrah yang mewarisi barisan kepimpinannya. 2016 amanah ditubuhkan. Ia melangkaui lebih daripada itu. Sejak parti ditubuhkan pada tahun 2015, ia tidak hanya memperkukuhkan idealisme perjuangan, bahkan sudah semakin pragmatik dalam menerima kepelbagaian, pendekatan dan realiti politik semasa. Apatah lagi, Parti Amanah sudah semakin matang setelah diberi mandat oleh rakyat untuk menyertai kerajaan melalui kerjasama politik ketika negara diterjui oleh Dr. Mahathir dan sekarang di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peluang ini, Amanah tidak hanya dapat menitip pengalaman dalam selok-belok pentadbiran, malah pengalaman Parti Amanah sebelum ini sebagai barisan pembangkang melengkapkan lagi parti ini untuk lebih menjiwai denyut nadi rakyat dan tidak lagi bermain dengan retorik politik semata-mata. Justru itu, sudah tentu cabaran terkini Parti Amanah mengukuhkan setiap marhalah perjuangannya akan lebih kompleks serta terkait rapat dengan kelangsungan dan daya tahan barisan kepimpinan untuk menyerap dan memahami signal perubahan yang diberikan oleh ahli-ahlinya agar parti ini kekal diterima rakyat serta mampu mendominasi perjuangan politik Malaysia yang berteraskan Melayu Islam. Saya tak nak baca yang panjang, tuan-tuan boleh baca seterusnya di... Cuma saya katakan bahawa sekarang ini ada pemilihan Parti Amanah lah. So daripada situ kita nampak bahawa bagaimana Amanah nak lebih relevan ke hadapan. Saya selalu kata bahawa Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Amanah kena keluar dari menjadi bayang-bayang kepada PAS atau pengganti kepada PAS. Amanah kena ingat bahawa Amanah ada kekuatan tersendiri. Amanah ada pemimpin tersendiri. Now, kelebihan PAS yang ada sebelum ini adalah kerana pemimpin-pemimpin di dalam Amanah. Seperti Khalid Samad, seperti Arwah Salahuddin Ayub, seperti Dr. Zul, seperti Mujahid Yusuf Rawa, seperti Mat Sabu, seperti Adli dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin ini yang sebelum ini termasuk juga Nick Omar dan sebagainya kan, berada di dalam PAS ketika mereka keluar atau dikeluarkan, bukan mereka keluar, dikeluarkan daripada PAS sebelum ini dengan cara yang sangat memalukan. Sebenarnya itu telah membawa satu agenda dan gagasan baru di mana Amanah kalau kita lihat saya dapat nampak bahawa dia boleh pergi jauh dengan fahaman, contohnya rahmatan lil alamin, the universal rahmah atau the universal mercy. Kalau apa orang kata keadilan ada reformasi kan, Amanah dia ada universal mercy kan. Rahmah, mercy ni is not the right word lah, tapi bagi saya rahmah yang sejagat, rahmatan lil alamin, rahmat yang sejagat. Rahmat, mercy is not the right word. Rahmah adalah satu, mungkin Amanah boleh find the right word for it lah. Tetapi satu gagasan yang sangat menarik, sangat bagus sebenarnya. Di mana kita nak bawa satu wajah Islam yang kita kata
inklusif, yang melihat manusia itu sebagai manusia. Dia bukan melihat manusia atas warna kulitnya, atas bangsanya, atas agamanya, tak. Kita kena bawa Islam memandang manusia itu manusia dahulu. Itu ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu Al-Quran kata, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak pernah memaksa manusia untuk memeluk agama Islam pun. Tak pernah paksa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berserulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Allah kata dalam Al-Quran, seru ke jalan Tuhanmu dengan berhikmah. Arti katanya, bahawa Islam, kalau nak ajak manusia kepada Islam, dengan hikmah. Dengan perdebatan, dengan perbincangan, dengan apa orang kata, menyampaikan maklumat. And that's it. Lepas itu pulang kepada mereka, sama ada nak menerima atau menolak. Itu terpulang kepada mereka. Yang penting kita dah sampaikan. Dan tidak ada cara penyampaian terbesar dan terbaik selain daripada akhlak yang baik. Selain daripada tingkah laku yang baik. Selain daripada perbuatan yang baik. Sebab itu Rasulullah disebut sebagai qudwatul hasanah. Ikutan yang baik. Qudwah. Ikutan yang baik. Sahabat, dia masuk Islam bukan sebab dia percaya hujah, of course lah. Itu salah satu. Tetapi ada antara sahabat yang masuk Islam sebab dia terkesima dengan sikap dan juga dengan sifat Rasulullah SAW. Dengan apa orang kata, jiwa beliau. Dengan perbuatan beliau. Dengan cara cakap beliau yang amanah, yang baik. Walaupun apa orang kata, ada seorang hamba berkulit hitam daripada Ethiopia dihina. Rasulullah sendiri kata, Rasulullah sendiri marah orang yang menghina tu. Menghina tu dia kata, kamu ni kenapa? Dia berkulit hitam tu bukan penentu kepada amalan dia. Tak mulia seorang yang berkulit putih lebih daripada orang yang berkulit hitam. Ada hadis Rasulullah menyebut tentang perkara tersebut. Jadi perkara ini yang mula hilang daripada orang yang kononnya membawa Islam. Dan Islam yang dipotretkan oleh golongan yang kononnya membawa parti Islam adalah Islam yang semakin terhakis daripada ajaran yang sebenar. Keindahan yang sebenar itu dah mula terhakis, tuan-tuan. Dan akhirnya yang tinggal adalah Islam versi PAS. Islam versi PAS. Dia bukan Islam lagi dah. Tetapi Islam atas interpretasi PAS. Yang dipotretkan oleh PAS. Saya sebut tadi. Islam yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Islam yang membenarkan fitnah. Islam yang membenarkan pertumbuhan darah. Hanya kerana perbezaan fahaman politik. Adakah ini Islam yang kita nak bawa? Adakah Islam yang nak dipotretkan? Agama suku, apa orang kata, bila dia agama suku, politik suku, maka dekat situ dikatakan sebagai, apa tuan-tuan? Kafir. Halal darah. Sembelihan tak halal. Sembayang 2 imam. Implikasi dah itu sangat besar. So sekarang ni, bagi saya, amanah dah membawa satu direksi yang betul. Rahmatan lil alamin, satu gagasan yang betul. Tonjolkan kembali bahawa sebenarnya inilah Islam. Bukan kita, inilah Islam, inilah Islam, inilah Islam. Hazad din, inilah agama. Inilah agama yang sebenarnya. Dengan rahmahnya, dengan tutur kata yang baiknya, dengan intelektualnya, dengan menekankan perdebatan dan perbahasan.